Malam ini kita mulakan gelombang baru. Kita mulakan gelombang baru untuk bawa perubahan ke seluruh Malaysia. Kita mulakan gelombang baru di Tasik Gluguh kerana ini adalah kubu kuat Barisan Nasional. Dan kalau kita nak bawa perubahan, kita mesti pecah kubu kuat Barisan Nasional. Bolehkah kita pecahkan kubu kuat Barisan Nasional? Boleh tak? Tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita nak bawa perubahan, bukan sekadar kita kena pecah kubu kuat Barisan Nasional di Tasik Gluguh, tapi yang penting sekali di Sabah dan di Sarawak. Kalau nak menang di Putrajaya, kita mesti sekurang-kurangnya menang 1/3 daripada kerusi di Sabah Sarawak. Dan untuk menang 1/3 kerusi di Sabah Sarawak, saya rasa bergantung kepada kebolehan kita untuk meyakinkan rakyat Sabah Sarawak bahawa kalau kita memerintah, kita akan buat lebih baik, jauh lebih baik daripada Barisan Nasional. Dan macam mana kita boleh yakinkan mereka? Hanya dengan menunjukkan prestasi, hanya dengan menunjukkan apa yang kita buat. Bukan saya di Selangor, bukan sahaja di Kelantan, di Kedah, tetapi juga di Pulau Pinang. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tak sokong kita dekat Pulau Pinang, macam mana kita boleh yakinkan rakyat yang jauh di Sabah dan Sarawak? Itu sebab kita mulakan program ini di kubu kuat Barisan Nasional. Kita tak mau pergi ke Pematang Pauh. Pematang Pauh kubu kuat Datuk Seri Ahmad Ibrahim. Kalau kita pergi sana, ini macam jumpa keluarga. Kita nak pergi masuk ke kubu yang paling kuat. Orang cakap pergi mana? Ke Gua Harimau. Tak tahu betul-betul ini harimau benar atau harimau kertas, tapi kita nak uji. Dan kita datang sini dan kita amat terharu tengok begitu ramai datang. Ini kubu kuat BN tak pernah kalah. Malam ini saya rasa BN pasti tak boleh tidur lena lah. Gelombang kita mula dari Pulau Pinang, dari Kedah, dari Kelantan, dari Selangor, mesti tiup ke lautan sampai Sabah Sarawak. Dan kita mesti yakinkan mereka bahawa buktinya ialah selama 4 tahun bila PR memerintah, kita buat lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh BN, baik UMNO, baik Gerakan maupun MCA. Ini tak boleh dipertikaikan. Selama 4 tahun PR buat banyak perubahan. Bukan sahaja Pulau Pinang sekarang lebih bersih, lebih hijau, tapi juga lebih selamat. Ini semua atas usaha rakyat. Rakyat yang berganding bahu bersama kerajaan. Dan yang penting sekali, kita sekarang ada kerajaan berjiwa rakyat. Bukan kerajaan bersifat kroni seperti dulu yang hanya jaga kroni-kroni mereka dapat projek. Kita sekarang jaga rakyat supaya rakyat pun dapat faedah daripada hasil kejayaan ekonomi. Tadi Dato' Mansur telah jelaskan jenis bantuan yang kita telah berikan. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, dulu adakah kerajaan negeri pernah bagi wang sama rakyat? Ada tak? Satu kupang pun tak bagi. Saya masih ingat bila kita lancarkan program penghargaan warga emas, bagi RM100. Bukan main hantam. Gerakan hantam kita bagi rasuah sama rakyat. Bagi wang sama rakyat rasuah. Masuk wang ke kocek sendiri tak rasuah. Lepas itu nak makan, kritikan tak makan, datang pula UMNO. Ini judi, ini wang haram.
Dia lupa siapa keluarkan lesen judi. Siapa keluarkan lesen judi? Ha? Oh, dia buat kita pula dipersalahkan. Rakyat bukan bodoh. Dia ingat orang Pulau Pinang bodoh. Orang Pulau Pinang boleh linai mana yang benar, mana yang tak benar. Itu sebab bila kita lancarkan program perhakkan warga emas, sekarang ada 127,000 warga emas daftarkan diri dengan program kerajaan negeri. Kadar pendaftaran 95%. Ini menunjukkan sokongan kuat rakyat kepada kerajaan negeri. Dan tuan-tuan dan puan, mana datangnya kemampuan untuk bagi wang sama rakyat? Mana kita dapat wang untuk berikan sama rakyat? Ingat, dulu Barisan Nasional sungguh pun dia sama dengan kerajaan persekutuan, tak dapat bagi sama rakyat. Mengapa sekarang sungguh pun tak dapat wang daripada kerajaan pusat, kita mampu bagi wang sama rakyat? Saya rasa itu bukan satu rahsia. Kemampuan kita untuk bagi wang hanya kerana kita tak makan wang. Bila kita tak makan wang, kita boleh bagi wang sama rakyat. Tengok, tak makan wang selama 4 tahun Pakatan Rakyat memerintah. Tiap-tiap tahun kita punya bajet untung. Ini bukan saya cakap, ini ialah Ketua Audit Negara Sahakat. Tiap-tiap tahun Pulau Pinang punya bajet untung. Macam MPSP 7 tahun rugi 230 juta ringgit. Tiap-tiap tahun rugi sampai bankrupt bila kita jadi kerajaan. Nasib baik kita dapat baik pulih, sembuhkan MPSP. Sekarang dia sudah untung balik. Kalau tidak, saya rasa habislah kita semua. Tiap-tiap tahun untung. Bukan sahaja kita untung, tengok kita punya utang. Tengok kita punya utang. Utang kerajaan negeri macam mana? Bila kita jadi kerajaan, utang kerajaan negeri 630 juta. Sekarang utang kerajaan negeri berapa? Ada naik tak? Ada naik? Tak ada. Turun. Turun berapa? Bukan turun 10%, bukan turun 30%. Kita telah kurangkan 95%. Daripada 630 juta tinggal 30 juta saja. Potong 600 juta ringgit. Saya cabar sama Barisan Nasional, bila dia ada potong hutang seperti kerajaan negeri Pulau Pinang, potong 95%. Ada tak? Tak ada. Sebab dia naik. Tahun 2007 akhirnya hutang kerajaan persekutuan 266 bilion. Tahun ini, akhir tahun ini naik kepada 456 bilion, naik 71%. Dan ini yang saya nak jelaskan perbezaan di antara BN dan PR. Bila kita bagi 100 ringgit, dia bukan main hantam. Tapi bila dia lihat sambutan rakyat yang begitu bagus, sekarang dia ikut, dia tiru bagi 100 ringgit juga. Tak apalah, bagi dia tiru tak apalah. Kita tak akan minta copyright fee lah. Tapi kalau nak buat, buatlah betul-betul. Janganlah buat separuh-separuh. PR bayar tiap-tiap tahun, betul tak? Betul tak? Tiap-tiap tahun kita bagi. Yang dia bagi sekarang, saya nak tanya, tiap-tiap tahun atau 5 tahun sekali? 54 tahun. Saya tanya di parlimen, ahli-ahli parlimen, tanya di parlimen, dia ada jawab? Tak berani jawab. Dia tak berani jawab sama ada dia akan bayar tiap-tiap tahun. Jelas, hanya untuk tahun depan. Untuk tujuan apa? Beli undi lah, apalagi. Itulah perbezaan di antara PR dan BN. PR kerana kita kerajaan berjiwa rakyat yang martabatkan rakyat, kita bayar tiap-tiap tahun. BN nak beli undi hanya bayar 5 tahun sekali. Terpulang ke rakyat. Mau kerajaan berjiwa rakyat yang bayar tiap-tiap tahun, ataupun mau kerajaan yang hanya nak beli undi saja, bagi 5 tahun sekali. Mana kerajaan yang anda nak pilih? Ini yang pertama. Yang kedua, kita bayar daripada
keuntungan bajet. BN macam mana dia bayar? Dia punya bajet ada untung macam kita ada? Ada? Tak ada. Tiap tahun rugi. Tahun terakhir dia untung ialah 15 tahun dahulu. Tahun lepas rugi, tahun sebelum ini 15 tahun telah rugi. Tahun terakhir untung ialah semasa Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri. Itulah sebabnya kita nak kembalikan Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri, supaya bajet Malaysia boleh untung balik. Kalau dia rugi tiap-tiap tahun, macam mana dia boleh bayar wang? RM100 lah, pelajar RM500 untuk keluarga berpendapatan kurang 300, 3,000. Macam mana dia mampu bayar? Pinjam lah, apa lagi? Dia pinjam wang. Pinjam wang untuk bayar sama rakyat. Dan ini bahaya. Kalau seperti yang saya sebut tadi, kalau pinjam utang naik sampai begitu tinggi, pinjam wang kena bayar tak? Kena bayar tak? Mana ada pinjam wang tak perlu bayar? You tanya Along lah. Along, saya pinjam wang tak bayar boleh kah? Dia pukul sama you. Kena bayar. Kalau kita jadi bankrupt, siapa kena bayar? Ingat Najib akan bayar tak? Ingat Muhyiddin akan bayar? Ingat Chor Soleh akan bayar? Ingat kawan baik saya Kusu pun akan bayar lah. Yang bayar anda, saya, rakyat Malaysia. Kita semua kena bayar. Berapa kita kena bayar? Setiap orang RM16,300. Setiap orang, bukan satu keluarga, setiap orang. So kalau kita dapat RM100, RM500, angkat, jangan lupa, jangan kisah angkat. Tapi jangan seronok lebih awal. Jangan-jangan nanti belakang kira, angkat 100, belakang kira kena bayar seorang RM16,300. Ini yang bahaya. So kalau kita nak pastikan pengurusan hutang kita terkawal, tak mau jadi macam negara Greece atau Yunan di Eropah, Sepanyol, Ireland, Portugal yang bankrupt kerana tak boleh bayar hutang, yang menjejaskan ekonomi dunia. Kita mesti kawal hutang kita baik-baik. Dan Malaysia memang tak kawal hutang baik-baik. Macam mana boleh kawal hutang? Tengok, ini skandal Shahrizad. Suami Shahrizad ini bukan besar sangat, 250 juta saja. Kita tentulah lihat besar, tapi bukan besar sangat. Kalau kita lihat jumlah wang rasuah yang diambil keluar secara curi-curi selama 10 tahun, jauh lebih besar daripada itu. Mengikut satu laporan terbaru daripada Washington, jumlah wang haram yang diambil keluar secara curi-curi selama 10 tahun daripada 2000 hingga 2009 adalah sebanyak 1 trilion ringgit, 1,077 bilion ringgit. Ini wang begitu besar lah. Tak tahu macam mana kita nak jelaskan sama rakyat. 1,077 juta ringgit, 1,077 juta ringgit. Itu jumlah begitu besar yang dilesatkan dalam pemerintahan sepanjang 10 tahun saja, 2000 hingga 2009, oleh pemerintahan Barisan Nasional. Ucapkan tahniah kepada pemerintahan Najib. Sekarang Malaysia nombor 5 di dunia kerana curi angkat wang haram keluar. Itulah yang kita nak ubah. Dan kita harap, kerana hanya bergantung kepada Pulau Pinang tak cukup, bergantung kepada Selangor, Kedah, Kelantan tak cukup. Kita mesti yakinkan rakan-rakan di Selangor dan di Sabah. Dan hanya bila rakyat di empat negeri bersuara dengan satu hati menyatakan kita mau perubahan, kerana Pakatan Rakyat buat lebih baik daripada Barisan Nasional, Pakatan Rakyat lebih bersih daripada Barisan Nasional, Pakatan Rakyat lebih
jaga rakyat daripada Barisan Nasional, baru kita boleh yakinkan rakyat Sabah dan Sarawak. Bukan senang untuk majukan Pulau Pinang tanpa sebarang sumber. Pulau Pinang ada apa? Tanah pun tak ada, balak pun tak ada, gas pun tak ada, minyak pun tak ada. Nasib baik buaya pun tak ada. Itulah rahsia kejayaan kita. Serabut apa pun tak ada, tetapi kerana kita pastikan, PR pastikan buaya tak ada, kita boleh maju. Ini buaya bukan buaya biasa tau. Kalau buaya 4 kaki senang, kasih tembak mati saja. Ini buaya 2 kaki susah. Oh, makan kita pun tak tahu kita kena makan. Tapi kerana kita berjaya hapuskan buaya 2 kaki, Pulau Pinang sekarang boleh maju. Dan kita kena yakinkan, kerana Sabah Sarawak terlalu banyak buaya 2 kaki, baru kita boleh ubah di seluruh Malaysia, memastikan rakyat boleh dapat balik keadilan, kebebasan dan negara yang bersih. Hari ini saya pakai baju kuning. Saya pun nak ambil kesempatan untuk ucapkan syabas kepada pelajar-pelajar universiti di Kuala Lumpur yang berani berarak untuk menuntut bahawa akta universiti dan kolej universiti dimansuhkan. Sungguh pun disekat, tapi mereka berani. Inilah masa depan kita. Orang muda yang berani tuntut kebebasan dan keadilan. Apa salahnya buat demonstrasi? Di Pulau Pinang tiap-tiap minggu ada. Betul tak? Payah. Tiap-tiap minggu ada. Tak ada masalah. Pulau Pinang ada kecoh dah? Ada? Tak ada. Mungkin trafik susah sikit, apa boleh buat? Sampai dia bagi hadiah-hadiah istimewa. Hai, hadiah istimewa dia bagi, tak apa. Itu terpulang kepada mereka. Tapi yang penting, pun demonstrasi tiap-tiap minggu, Pulau Pinang tak ada kisah. Masih lebih maju, lebih bersih, lebih hijau dan lebih selamat. Saat ini kita boleh berikan satu mesej kepada negara. Jangan takut sama orang muda kita. Mereka lagi matang daripada pemimpin negara. Kita mesti yakin dan percaya anak muda kita. Kerana yang kita tentukan sekarang bukan masa depan kita. Kita tentukan masa depan anak-anak muda ini. Generasi muda masa depan. Itu yang kita tentukan. Biar mereka pilih. Berikan mereka kebebasan. Bukan kebebasan untuk buat yang tak betul. Kebebasan hak asasi manusia. Kebebasan berucap, kebebasan berhimpun, kebebasan bersuara, kebebasan daripada rasuah. Ada salah tak? Pakai baju kuning pun haram. Sampai perkataan bersih pun haram. Itu sebab kerana mereka kotor, mereka takut bersih. Saya harap kita boleh bersatu padu. Mula di Tasik Geluguk. Mula di Tasik Geluguk. Mulakan gelombang. Bersihkan Malaysia. Bersihkan Malaysia daripada Barisan Nasional. Supaya rasuah mati, pupus sama sekali. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan. Semua pun kita hanya 4 tahun. Kita hadapi banyak cabaran. Tapi dengan sokongan kuat daripada rakan-rakan PR dan tuan-tuan puan-puan sekalian, saya percaya masa depan kita lebih terjamin. Kerana hanya dengan Pakatan Rakyat baru kita dapat martabatkan rakyat. Sekian, terima kasih. Nandri, waalaikum, syek-syek kau.